Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik wa anshur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Surah 13. Kata Tuan musannif rahimahullahu ta'ala, faslun, ini suatu fasal, suatu pasal daripada membicarakan syarat sah sembahyang. Iaitu syarat sah sembahyang ni syarat yang dahulu daripada sembahyang. Sebelum nak sembahyang mesti selesaikan syarat-syarat ni. Jadi kita masuk kepada syarat yang keenam. Syarat sah sembahyang yang keenam, iaitu menghadap ain qiblat. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula menghadap ain qiblat. Jadi kaifiat ataupun cara menghadap akan ain qiblat tu, iaitu menghadap ain qiblat tu ada 4 martabat ataupun 4 cara. Jadi kita ni duk semayang kita ni, kita tengok ngadap ain qiblat tu dia ada 4 martabat. Martabat kita ni duk tang mana, cara kita menghadap ain qiblat ni. Pertamanya, daripada 4 martabat, 4 cara tu, ialah mengetahui ia seorang akan qiblat dengan yakin. Nah, mengetahui ain qiblat tu dengan yakin, tahu qiblat tu dengan yakin. Qiblat ni arah tuju. Arah tuju, pusat kita. Qiblat ni pusat solat. Pusat solat kita, arah tuju solat kita tu menghadap kepada Kaabah. Ada pusat solat nah, pusat. Pusat doa kita langit. Qiblat doa langit. Qiblat semayang kita ni di Kaabah. Jadi kata musannif, hak pertama martabat paling tinggi dalam
cara ataupun kaifiat mengetahui ain qiblat tu ialah dengan yakin. Tahu dengan yakin akan qiblat. Artinya apa dia? Mengetahui ia seorang akan qiblat dengan yakin tu ialah dengan sendirinya seorang. Dia tahu dan dia lihat dengan sendiri. Iaitu mengetahui dengan yakin tu bahawa melihat ia seorang akan Kaabah. Dia melihat Kaabah. Itu yang dengan sendiri. Dengan sendiri yakin nampak kiblat dah, tempat tuju nak solat kita tu, yakin nampak. Ataupun dengan sentuh, atau disentuh akan dia Kaabah. Sentuh tadi ni tak kiralah dengan apa pun, dengan segala anggota seorang. Jadi kita ni tahu ain qiblat dengan sendirinya. Hak tahu dengan sendiri qiblat tu, itu nama dia tahu dengan yakin. Kalau tak yakin lagi, tak tahu nak kata duk tengok terbentang biji mata kita, duk tengok Kaabah sebiji tu. Tak yakin lagi, tak tahu nak kata. Tapi boleh jadi juga hak yang pi di depan Kaabah ni tengok Kaabah tak nampak. Boleh jadi. Ada juga kan. Kita duk kata pi nampak Kaabah, pi tak nampak Kaabah. Allahu akbar. Wal iazubillah min zalik. Baik, mengetahui ia akan ain qiblat tu dengan sendiri, yakni melihat akan Kaabah. Kaabah itulah ain qiblat, diri qiblat yang kita nak hadapkan solat kita ni. Diri qiblat, tuju tempat nak hadap solat kita ni ke Kaabah. Nampak terbentang dengan biji mata. Kalau buta, tu yang dia buat di situ tu, atau disentuh akan dia Kaabah. Sentuh Kaabah. Kalau tak nampak pun dia sentuh. Tu untuk orang buta, sentuh. Dia sentuh Kaabah. Kalau dia tak sentuh Kaabah pun, dia duduk di hadapan Kaabah yang orang nampak Kaabah. Macam dia duduk semayang di dalam Masjidil Haram. Orang kata kat dia Kaabah hala sini, dia ikut orang tu. Nanti kita jadi muqallid. Baik. Keduanya, martabat yang kedua ataupun cara yang kedua mengetahui ain qiblat tu dengan mendengar khabar orang yang kepercayaan yang mengetahui akan qiblat dengan sendirinya seorang. Macam mana? Ni hak orang buta lah. Tadi dia kata dengan sentuh. Sentuh. Tapi tak boleh sentuh, masuk dalam masjid penuh. Macam mana dia nak tahu tak qiblat di situ? Dengan mendengar khabar orang, hak cerita orang yang bawa dia, ataupun orang tu tunjuk kat dia, ni arah qiblat. Arah qiblat. Sini. Sini qiblat. Orang tu tadi yang tunjuk kat dia tu, dia nampak ain qiblat tu, dia nampak Kaabah. Dia nampak Kaabah. Dia tunjuk. Jadi orang tu pula tadi kita percayakan dia. Iaitu orang yang kepercayaan. Dia tahu di situ qiblat. Di situlah tempat letaknya Kaabah. Jadi kita walaupun buta, makna dia duduk mana? Kalau tak martabat pertama, orang buta dia boleh duduk martabat pertama. Dia juga boleh duduk martabat kedua. Sebab dia tak nampak. Kalau dia boleh sentuh, dia duduk martabat pertama. Kalau dia tak boleh sentuh, dia duduk martabat kedua. Dia dengar orang cakap. Kita yang celek pun boleh duduk martabat pertama mengetahui qiblat dengan melihat dan menyentuh. Bukan cakap lihat saja, boleh sentuh. Itu adalah Kaabah. Dan kalau kita masuk, macam kita masuk di dalam Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram, kita bukan nampak Kaabah duduk tang mana. Kalau kita masuk alam masjid baru, masuk masjid baru tak nampak langsung Kaabah belah mana. Tang mana Kaabah pun tak tahu. Biasa tak pergi semayang masjid baru yang dia buat dulu ni, duk bina siap-siap dah, pelan panjang. Belik sana pada King Abdul Aziz tu masjid pelan panjang. Panjang. Masuk duk dalam tu tak tahu Kaabah lah mana. Sebab tak nampak langsung. Berapa tingkat? 4 tingkat, 5 tingkat. Tak nampak langsung. Macam mana kita semayang?
kita mengikut khabar orang hak yang melihat. Depa buat bagi kat kita arah. Kita ikut tu. Kita bukan nampak tu Kaabah. Sebab tu dia masalah dia kita ni, kita kadang-kadang kena fikir juga, kena ikut, kena betul juga kita ni. Kita jangan ikut sangat mazhab lain. Masuk dalam masjid baru tu bila orang penuh kat atas tangga apa ada orang semayang, tepi tangga apa ada orang semayang. Hak yang dia semayang tu kadang-kadang Kaabah duduk sana. Dia halau kat sini. Tu masalah tu. Sebab tu kita mazhab kita ni, kita tak boleh ikut dan. Tak boleh ikut dan. Kita tak boleh jauh daripada saf. Jauh daripada saf yang dekat dengan imam. Pasal apa? Pasal sekejap lagi mungkin kita hadap kot lain. Hadap kot lain. Di Mekah macam-macam. Kita habis-habis mayang tengok-tengok. Lain kot tu. Pasal apa? Aku tahu kot ni. Nak buat guna. Mayang habis dah. Mayang lain lah jawab dia. Sebab tak sah mayang. Macam-macam depa sana. Asalkan boleh duduk, dia dah. Orang menghadap kod ni, depa boleh duduk kod ni. Kod ni yang boleh duduk. Nak duduk kod ni tak boleh. Kod ni pun kod ni lah. Depa sana. Macam tu. Kan? Kita tengok. Tu depan Kaabah tu. Tu depan Kaabah. Depan Kaabah pun jadi macam-macam. Tambahkan kita di belakang. Sebab tu di dalam kita mazhab Syafi'i ni, dia perbahasan dia luas. Perbahasan luas dalam masalah menghadap kiblat ni. Ada kita ni menghadap secara zon saja. Macam mana perbahasan dia. Walaupun kecil, jaga, kita kena jaga. Baik. Tu martabat kedua. Dan martabat yang ketiganya ataupun yang ketiganya cara nak mengetahui akan ain kiblat tu. Dengan ijtihad ia seorang akan kiblat. Dia ijtihad akan kiblat. Syarat dia kita kena reti nak ijtihad. Orang yang nak jadi mujtahid dia kena reti. Ni main pakai orang tanya belah mana kiblat? Aku agak belah ni tak boleh pakai duk agak-agak, kena ijtihad. Ijtihad kena bagi betul. Ijtihad bagi betul. Jadi kalau dalam masalah kita ni orang reti belakang. Contoh kata kita pergi di suatu tempat, yang tempat tu kita tak tahu. Sampai pada waktu yang kita tak boleh nak nampak matahari agak belah mana. Contoh dia semayang isyak mungkin. Bintang tak nampak. Ataupun sembahyang asar yang tak nampak matahari. Ataupun sembahyang zuhur juga tak nampak matahari. Tak nampak matahari. Sebab tak nampak bayang. Sebab tak tahu nak agak belah mana. Matahari duduk di atas. Matahari duduk di atas. Nak agak matahari turun belah mana pun tak tahu. Betul tak? Kita sembahyang ni menghadap di sebelah matahari turun. Jadi kita tak tahu nak agak. Jadi hak orang tak tahu nak agak, tak tahu apa ni, kalau ada dari kalangan kita orang yang reti ijtihadkan arah kiblat, dia kena jadi mujtahid. Bila dia jadi mujtahid, kita akan jadi muqallid, orang yang ikut dia. Dia orang reti. Kalau kita reti, kita ijtihad. Kadang-kadang dia jadi masalah dalam ijtihad. Contoh, ada 3 orang ataupun 2 orang. 2 orang yang mengijtihadkan arah kiblat. Tanya hak A ni, kiblat ni belah mana? Dia kata kalau ikut panduan yang duk tengok ni, dia kata kiblat belah ni. Dia pun ijtihad kiblat belah ni. Kawan tu kata, hai dah, aku duk mengaji, aku duk rasa cara nak tengok ni kiblat belah sini. Jadi ada 2 orang. Ada 2 orang yang ijtihadkan arah kiblat. Dua-dua ni kita percaya dua-dua ni. Kita kata depa ni dua-dua ni mujtahid. Pasal apa? Contohlah kita kata dua-dua ustaz. Orang mesti percaya. Ustaz, takkan dia tak betul. Tapi bersalahan kedua-duanya. Baik. Bila bersalahan kedua-duanya, dia kalaulah dalam berbahas tu boleh dapat satu putusan, maka kita kena ikut hak yang betul. Ikut hak yang menang, hak betul tu. Tapi kalau tak dapat,
Sembahyang ni tak boleh makmum. Hak kawan ni ijtihad belah ni, dia menghadap belah ni. Kawan ni ijtihad belah ni, dia menghadap belah ni. Tak boleh sembahyang Jumaat. Tak boleh makmum. Sebab ada dua ijtihad. Nah, jangan buat main-main, kita duk rasa tak apa. Nah, kadang-kadang kena sekali duk seronok-seronok lah ni kan, orang seronok kayuh basikal. Nah, kayuh basikal. Habis 50 km hari ni. Nah, 100 km hari ni. Nah, kayuh basikal. Bagus dah. Tapi bila sampai waktu semayang, contoh kayuh duduk di kawasan ladang kelapa sawit. Waktu semayang ada. Nak kayuh rasa kalau kita keluar mau lagi 2 jam ni. Nah, sehari habis waktu. Macam mana? Nak semayang. Bila duduk cuaca macam ni, matahari pun tak nampak duduk belah mana. Macam mana? Sebab tu kata kena pandai ijtihad. Kena pandai ijtihad arah kiblat pula. Kalau malam kok lah kita kata tak ada. Kalau siang hujan, malam tak hujan, ada agak bintang boleh gegah-gegah kita tengok arah kiblat. Nah, siang ni bila tak ada matahari ke, tak tahu nak agak langsung lah kita ni kan. Tak tahu nak agak. Ya. Sebab tu lah ni untung dia handphone ada kompas. Kalau kita tak ada handphone, tak ada kompas pun, ada jam yang ada kompas. Tapi takdir kan tak ada ke semua. Pipi line handphone tak ada. Kan? Line handphone tak ada, takdir. Takdir line handphone tak ada. Macam mana kita nak sembahyang di dalam hutan? Nah, macam mana kita nak sembahyang di tempat yang kita tak tahu arah kiblat? Sebab tu bila kita mengaji, kita bolehlah ijtihad sikit-sikit. Nah, contoh macam mana nak kenal arah barat, arah matahari naik dengan matahari turun. Nah, kenal. Dia kata setengah biasanya belah matahari naik ni dia ada embun kan pagi. Belah matahari turun dia tak ada embun pagi, betul tak? Jadi setengah-setengah dia kata belah matahari naik tu ada lumut. Nah, hak tu semua kena belajar. Kita tengok pokok bukan keliling dia ada lumut. Nah, pokok bukan keliling dia ada lumut. Tu pun kena belajar kok. Saya hak tu tak berapa nak belajar, tak berapa nak erti. Nah, tak berapa nak berani agak. Tapi kalau tengok bintang boleh gegah, sebab kita belajar tengok bintang juga. Kita tengok bintang. Nah, bintang penunjuk arah. Buruj. Tengok buruj. Ni kita duk tengok bintang Scorpion. Nah, Gemini. Lagi apa lagi? Taurus. Duk tengok bintang tu. Belajar tengok bintang tu. Sagittarius memang ada. Sagittarius ada. Bintang Sagittarius. Nah, dinamakan gugusan Sagittarius. Nah, Sagittarius apa dia? Hak orang panoh dah. Kan? Orang panoh. Panoh. Hak orang panoh. Tali pinggang dia menunjuk arah kiblat. Hak orang panoh. Sagittarius. Tali pinggang dia menunjuk arah kiblat. Nah, buruj bintang cebok. 1 2 3 4 5. Nah, bintang hak 1 2 3 4 5. Nah, hak yang tangkai tu mengarahkan kepada kiblat. Macam-macam kat lah kita tengok. Lagi satu lagi bintang tu nama apa yang macam layang-layang. Bintang yang macam layang-layang. Hak yang pendek dia, hak ni panjang, hak yang pendek dia tu menghala ke barat. Bolehlah tengok bintang. Mudah, tapi bintang jarang tengok lah ni, lama tak nampak bintang. Lama dah tak nampak bintang. Pasal kalau keluar bintang kali ni kepala kita lah. Naik berbintang-bintang lah, rupanya sedap-sedap duduk dalam bumi. Nah, dia kena katok. Nah, lama tak nampak bintang lah ni. Baik, tengok musannif kata ni. Nah, yang ketiganya ialah dengan ijtihad seseorang. Kita ijtihad sendiri. Tu pun kalau kita reti. Tapi banyakkan daripada kita tak reti. So kita masuk kepada yang keempatnya dengan mengikut, yakni muqallid kita ni. Ia seorang akan orang yang mujtahid, orang yang boleh ijtihad arah kiblat. Kata musannif, maka
tiap-tiap satu daripadanya daripada mana? Mengetahui arah kiblat ataupun ain kiblat yang 4 ini dengan tertib. Makna dia tertib cara kita mengetahui ain kiblat ni. Ikut tertib dia. Nah, bila kita berada di depan Kaabah, makna dia kita duduk tertib yang pertama. Martabat yang pertama iaitu mengetahui ain kiblat dengan yakin. Kalau kita tak nampak Kaabah walaupun duduk di dekat tapi tak nampak Kaabah. Nah, seperti orang buta misalnya, kita duduk di martabat yang kedua. Nah, duduk di martabat yang kedua. Nah, dengan khabar ataupun cerita ataupun petunjuk daripada orang yang tahu. Daripada orang yang tahu, yakni orang tu pun nampak ain kiblat. Dan martabat yang ketiga ni bila kita jauh daripada Kaabah. Jauh daripada Kaabah, maka dengan ijtihad ijtihad ni luaslah. Luas ijtihad ni. Ni kita ni kiblat kita ni kiblat ijtihad lah. Kiblat ijtihad dengan gunakan falak. Orang dulu-dulu buat mihrab ni dia guna ilmu falak. Orang dulu-dulu pandai. Ilmu falak. Dia guna ilmu falak, tengok kira apa semua arah, nak kira arah ain kiblat. Dulu-dulu ni kalau kompas pun tak ada, betul tak? Kompas pun tak ada. Tapi orang dulu-dulu buat masjid, buat surau, walaupun tak ada kompas, kiblat dia betul. Tu kita jangan hina orang dulu. Kita tengok masjid lama-lama dulu masjid. Masjid ni lama-lama dulu ni. Kalau masjid tahun kita kata contohlah tahun 300 tahun yang lalu. 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu. Bukan semua orang Melayu ni ada kompas. Kompas ni orang putih pun baru duk jumpa daripada ilmu falak orang Islam ya. Mereka guna kaedah macam mana nak menentukan arah orang putih. Orang putih bila mereka tahu kompas tu baru mereka berhenti buat pelayaran. Kalau tidak mereka tak tahu. Yang mula buat pelayaran orang Islam. Orang Islam dah belayak atau dah. Jadi orang putih nak cari tempat pelayaran orang Islam pi, mereka duk buat kompas arah ni tuju sini. Sebab tu orang putih jumpa macam-macam. Mereka duk buat cerita pelayaran, mereka jumpa macam-macam. Pasal apa? Kompas bukan semua betul. Dah. Jadi, tapi kita tengok orang Islam bila dia buat masjid jauh daripada Kaabah tetapi menghadap ke arah Kaabah. Kita semayang ni, kita orang Malaysia ni patut rasa bangga. Malaysia adalah salah satu daripada negara yang kiblat kita ni tepat Hajarul Aswad. Tepat dengan Hajarul Aswad. Tapi kita tak berasa kelebihan kita ni. Sebab kita tak apa ambil tahu. Nak memulakan tawaf mula daripada Hajarul Aswad. Hajarul Aswad tu pun hebat tu. Kita ni Malaysia ni tepat betul dengan Hajarul Aswad. Malaysia. Hebat tu. Kalau kita tengok kat situ makna dia luas lagi tu. Dah. Baik, jadi kita ini kiblat kita semua ni adalah kiblat yang bangsa ijtihad. Kiblat ijtihad. Tak nampak Kaabah, jauh daripada Kaabah hanya dengan kira-kira. Ada yang kira dengan falak, ada yang menggunakan kompas. Ada yang menggunakan kompas. Jadi kalau kita ni minta menentukan tempat arah kiblat kita ni, kita akan panggil pejabat agama. Mereka akan menentukan arah kiblat masjid ataupun surau kita ni. Dia ada location dia, degree dia, darjah dia. Ada darjah dia. Jadi kita pun kena reti. Maka kita pakai ijtihad yang mana dengan kompas tu boleh sah. Baik. Hak ni kita kena ingat. Semua dia ikut martabat. Makna dia kena dahulu. Kalau duduk depan Kaabah, dia tak boleh duduk pakai ijtihad. Duduk depan Kaabah nak ijtihad. Alah, Kaabah besar. Halau kok ni pun boleh. Halau kok ni pun tak boleh. Duduk depan Kaabah ni, dada tak boleh lari daripada Kaabah. Hak ni penting. Ni kita sebab tu kita bukan mazhab lain. Di Mekah ni kalau kita pergi ada semayang halau kok ni. Tengok segi halau kok ni pun ada. Dalam duk beratok, duk soft ramai-ramai.
Kita ni pula main-main nak pilih hak mana. Kita bukan nampak tu Kaabah. Orang sembahyang di atas kau, mayang di, bukan nampak Kaabah duk tak mana. Kita nak ikut yang mana? Sebab tu kita kena faham. Nah, bila ada line soft tu, kita ikut line soft tu. Jangan ikut orang. Jangan ikut orang. Orang tu depa tak kira. Depa kira boleh sembahyang ah. Depa kira boleh sembahyang. Nah, jadi kita kena jaga yang tu. Rugi pi letih-letih bawa duit banyak-banyak pi sembahyang di depan Kaabah tapi tak sah sembahyang. Tak ke rugi. Nah, kena bagi elok-elok jaga tu. Baik. Kalau tak nampak, kita kena tanya orang yang nampak. Tanya orang yang nampak. Lagi kata musannif. Baik. Maka tiap-tiap satu daripada mengetahui ain qiblat yang empat ni dengan tertib, artinya tiada sah berpindah kepada barang yang kemudian macam mana? Tertib ni maksud dia yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Tiba-tiba kita nak pindah daripada yang kemudian kepada yang dahulu. Martabat mana? Kita ambil martabat muqallid. Nombor 4 tu muqallid ikut orang. Duduk di Kaabah dah. Nak ikut orang lagi. Tanya orang, nak mayang ngedak kat mana ni? Orang kata tu ngedak kat tu. Mana boleh? Kita duduk ada dah. Dengan mata kepala kita nampak. Nah, ngadap situ. Ni nampak kiblat, tanya nak ngadap kat mana. Nah, tak pening lagu mana. Semayang di Malaysia semua hala ke situ. Semayang di Kaabah keliling. Dia duk fikir nak semayang ngadap kat mana. Tu kena mengaji. Sebab kita ketika tu melihat dan mengetahui dengan sendiri. Tak boleh dah kita pindah kepada jadi muqallid ikut cakap orang. Masa tu jahil, rugi. Nah, dia duk tengok pasal apa ni, duk di Malaysia, kita semayang mana ada seorang menghadap kau ni. Mana ada pusing, tak ada pusing. Pipi sana tengok, bulat pusing, nak semayang duk tahu nak. Kacau pula dah. Nah, baik, tu sebab tu musannif nak abang kita sini. Dan lagi kata musannif, melainkan apabila lemah ia seorang daripada barang yang dahulu daripadanya. Maksud dia apa? Dia tak dapat melihat Kaabah, dia kena muqallid juga, dia kena ikut orang juga. Tapi kalau dia boleh sentuh, tak payah duk ikut orang dah. Sentuh Kaabah, boleh semayang menghadap kiblat dah. Tak nampak juga dan tak boleh sentuh, dia kena muqallid, kena tanya orang yang nampak. Dan apabila dia duk jauh daripada Kaabah, tapi dia boleh ijtihad, dia kena ijtihad. Tu. Kita tu berubah. Dan barang siapa jaga sembahyang ia barang siapa dengan ijtihad ia barang siapa tadi ni, seorang barang siapa tadi ni, tak kira lah siapa-siapa yang dia sembahyang pada kiblat, ijtihad ia pada kiblat. Barang siapa tadi ijtihad kiblat, dia ijtihad. Kita ni lah, kita ambil contoh, kita ijtihad kiblat arah sini, maka nyata tersalahnya, nyata lagu mana? Tahu kata tu dia salah kiblat belah lain, terang nampak ni. Nyata salahnya, tersalahnya salah kiblat dengan yakin. Macam mana dengan yakin tu? Tahu sungguh dah rupanya salah kiblat. Tadi ijtihad dengan sebab tak nampak matahari. Semayang bagi salam, tengok matahari turun belah sana. Tadi ijtihad belah sini. Assalamualaikum. Tengok matahari duk turun belah sana. Nampak yakin. Aku tak betul dah. Pasal apa? Matahari turun sana, pasal apa? Aku menghadap sini. Sebab kita kena menghadap ke arah matahari turun. Dan ambil sikit ke kanan, ke atas. Kaedah dia mudah je. Matahari turun, tiba-tiba semayang habis-habis. Lah matahari sana. Ternyata salahnya tahu pula tu dengan yakin. Maka hendaklah ia mengulang akan sembahyangnya, padahal wajib ulang. Wajib ulang sembahyang lain. Dengan yakin tahu habis-habis sembahyang. Syarat dia masih duduk dalam waktu,
Kalau keluar pada waktu dah, habis waktu dah, baru tahu kata, lah boleh tengok habis dah waktu, matahari terbenam rapat dah, maghrib dah. Rupanya tadi aku semayang salah, wajib qada. Bila salah dan dapat tahu ijtihad kita tadi salah, salah tahu tu dengan yakin. Dengan yakin sungguh tak boleh lari dah. Tak boleh lari dah. Masa ijtihad nak semayang asar tadi, keduk macam ni cari matahari kok mana tak nampak. Tak nampak matahari, nak hala kok mana ni, tak nampak ni. Dan kalau nampak matahari pun duduk di atas lagi, tak tahu kita ni dia nak turun situ ke, turun situ ke. Tak tahu kita ni. Sebab tu kita bila yang tak tahu tu, kita tak boleh ijtihad. Orang lain yang ijtihadkan pada kita. Jadi kita muqallid. Kalau kita boleh ijtihad, kita ijtihadkan. Matahari ni hala ke sini, dia mesti turun ke situ. Nak tengok matahari turun, tengok belah mana. Macam mana? Macam mana kita nak tengok? Dia duduk tahun tu. Kita tak tahu macam mana dia turun sini ke, dia duduk situ. Turun sini ke, turun situ ke, turun situ. Macam mana kita nak tahu? Kalau ada matahari, tengok bayang. Kan? Tengok bayang kita. Bayang kita. Kalau kita duduk macam ni, bayang kita duduk belakang, makna dia matahari turun kat tu. Kalau kita duduk macam ni, bayang kita duduk sebelah sini, makna dia matahari turun situ. Sebab dia mungkin pergi menyengit ke tu. Kita hak tu kata kena juga tahu. Tak tahu rugilah. Baik. Habis. Jadi orang perempuan ni tak apalah, muslimat ni dia kurang sangat mengembara. Kurang. Ada siapa minat hiking ke? Mana tahu minat hiking, nak naik bukit lagi. Kat mana? Tak larat naik bukit ano? Tak larat dah. Hak duduk kat surau pun tak larat nak pergi dah kan? Takkan nak pergi cari kat lautan kot. Jadi padan dah kita. Kita ni muqallid dengan mujtahid. Ni kita ikut depa lah. Hak disediakan bagi kita. Bagi kita. Jadi hak ni martabat ni dia sebab apa kena tahu, sebab kadang-kadang kita ni musafir. Tu ya pada tahu. Kita pergi di rumah orang, contoh. Pergi di rumah orang nak semayang. Kita tak tahu kiblat arah mana. Kita kena tanya dia. Tu muqallid tanya dia. Ni kiblat arah mana? Dia kata arah tu, kita pun semayang, mayang habis semayang. Nanti kita keluar tengok hak arah tu matahari naik macam mana? Contoh kita semayang subuh lah kata. Arah tu matahari naik. Macam mana? Kita dah keluar tengok. Loh, aku mayang ada kau ni. Tapi pasal apa matahari naik kau ni? Macam mana? Sah tak? Tak sah. Tahu dah, memang tak betul. Nak qada. Nampak dia di situ, makna dia apa? Tak biasa semayang. Kita pun angkat sejadah duk sangkut tu, gaya nak letak habuk berdebu bersiung kan, makna dia nampak tak biasa semayang. Ada betul, bukanlah kita nak ni, ada. Tambah-tambah kita masuk di rumah-rumah apartmen yang tinggi, kita memang tak tahu kiblat ke arah mana. Dan kita tak boleh pandai-pandai ikut suka kita lah. Sebab kita memang tak tahu. Nak ijtihad ke nak duduk dalam apartmen? Kena tanya tuan rumah. Tu mujtahid. Dia mujtahid. Kita ni muqallid dengan dia, ikut hak dia. Jadi hak ni pun susah juga. Baik, faslun, habis dah. Habis yang ke-6, kita masuk pada syarat sah yang ke-7. Bermula menutup aurat. Hak ni syuk menutup aurat ni. Bermula syarat sah yang ke-7 ialah menutup aurat. Apa dia menutup aurat? Iaitu menutup aurat tu dengan sesuatu yang suci, yang menegah ia sesuatu itu akan kelihatan warna kulit. Tu makna menutup aurat. Menutupkan aurat ni pada sembahyang ialah menutup dengan sesuatu tu syarat dia suci. Boleh tak kalau nak sembahyang pakai retah? Sesuatu. Boleh tak? Boleh. Pasal apa?
syarat dia sesuatu tu suci. Pertama. Kedua, sesuatu tu tadi menegah daripada melihat warna. Nah, pakai kertas pun boleh. Lagi apa dia lagi? Dalam bab menutup aurat ni bukan takat pakai kertas. Pakai selut pun boleh. Selut pun boleh. Nah, pergi junam masuk dalam selut, guling, mangkit pergi sembahyang. Nah, boleh tak? Boleh. Tapi kena syarat dia, tak ada dah pakaian pada ketika tu. Nah, syarat pasal apa? Pasal makna menutup aurat ialah menutup warna kulit. Dalam bab sembahyang ni jangan pakai, kalau orang perempuan ingatlah, jangan pakai kental lekung sehingga nampak warna kulit orang boleh kenal. Dia pakai kental lekung nampak, dia ni putih melepak. Dia ni sawo matang rupanya nampak warna tu, makna nampak warna kulit. Nampak warna kulit. Ni makna dia menutup aurat dalam sembahyang ni ialah menutup dengan sesuatu yang sesuatu tu syarat pertama mesti suci. Syarat pertama mesti suci. Keduanya syarat menutup aurat itu ialah dengan menegah ia sesuatu itu akan kelihatan warna kulit. Maka ditutup akan dia aurat itu pada pihak atasnya seorang, dan kelilingnya seorang. Apa dia maksud dia? Maksud dia aurat ni sebenarnya diambil kira di bahagian atas daripada bahagian aurat. Aurat kita ni dihukum daripada mana? Pusat hingga lutut. Pusat hingga lutut. Duk bicara macam ni nak tuju kat siapa? Orang lelaki. Orang perempuan dia ada martabat lain aurat dia, dari hujung rambut sampai hujung kaki. Dia beza. Ni hak dia habaq di sini ni, hak yang kata bahagian atas dan keliling orang lelaki. Baik. Dalam sembahyang, musannif nak cerita kita ni, bermula aurat itu atas 3 bahagi. Aurat ni ada 3 kategori. Nak dihukumkan aurat ni. Jadi dalam sembahyang ni dia nak kena jaga aurat mengikut 3 kategori ni. 3 bahagi makna dia 3 kategori. Pertamanya aurat ialah aurat lelaki. Kategori pertama aurat laki-laki. Laki-laki yang mana? Merdeka. Laki-laki merdeka. Dia memang kena baca macam tu lah. Dia tak boleh baca merde. Merdeka. Merdeka. Tuha. Dia bila ada alif waw, dia akan ada huruf ha. Tuhan tu asal dia tuan. Tapi dulu ni tuan disebut dengan Tuhan. Tua ni asal dia tuan. Tua ni disebut dengan Tuha. Tuha. Orang Tuha. Orang tua-tua. Tuha ni lama. Maksud Tuha lama. Tuhan tu juga maksud dia pada menunjukkan pada yang qadim. Tuhan tu yang qadim, yang lama, yang qadim. Tuhan. Tapi sebutan Tuhan tu dia jadi asal dia dengan tuan. Tu tuan. Malik. Hak tu lah. Kita baca qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Rabb nisbah, kalau kita tengok Rabb, Tuhan yang menjadikan. Kalau kita tengok Malik, Tuhan yang menguasai, memiliki. Kalau kita tengok Ilah, Tuhan yang selayaknya disembah. Jadi bila orang tua-tua dulu sebut ni, dia sebut macam tu. Merdeka, alif ya waw ni dia mesti ada ha. Dia mesti ada ha. Ha tu sebab sebutan orang dulu-dulu.
merdeka. Tuha, Tuhan. Tuhan ni tak dibuang. Tak dibuang ha dia. Nah, Tuan, asal dia Tuan, dia jadi Tuhan. Asal dia tua, dia jadi Tuha. Tapi orang dulu tua, dia buang ha jadi tua. Tapi Tuan tak dibuang ha, dia kekal dengan Tuhan. Tuhan. Baik. Syarat laki-laki tadi ni merdeka. Jadi aurat bagi laki-laki yang merdeka. Nah, ada ia laki-laki. Nah, syarat dia merdeka. Ataupun hamba. Nah, sama ada abang di sini merdeka ataupun hamba. Jadi laki-laki yang merdeka dan laki-laki yang hamba ni sama aurat dia. Laki-laki, tak kira lah mana-mana orang laki-laki. Nah, pak ke, anak ke ataupun hamba ke, asal dia laki-laki yang merdeka dan sama ada dia merdeka ataupun dia hamba, maka iaitu aurat bagi laki-laki ni ialah barang yang antara pusatnya dan lututnya. Antara pusatnya laki-laki dan lututnya laki-laki. Hak tu aurat orang laki-laki. Antara pusat dan lutut. Pusat aurat ke tak? Pusat aurat ke tak? Lutut aurat ke tak? Tak. Dia kata antara pusat dan lutut. Tak, dia kata antara pusat. Dia bukan kata bermula dari pusat sehingga lutut. Tak. Macam ni tak. Maksud dia aurat yang sebenar ni antara pusat dan lutut. Bukan mula daripada pusat sampai lutut. Tak. Antara pusat dan lutut. Mana aurat tu di tengah-tengah. Faham? Aurat tu di tengah-tengah. Jadi sebab tu, ni sebab tu sebahagian daripada mazhab Maliki pakai helak pendek. Tak haram. Sebab dia tutup aurat. Tapi mazhab kita dah. Bila sebut antara pusat dan lutut, aurat tu memang tengah-tengah, tetapi malaitimul wajib. Barang-barang hak mana ni dengan dia hasil wajib. Berlaku perkara yang wajib. Dia juga jadi wajib. Nah, tutup pusat hasillah tutup aurat. Tak tutup pusat tak hasil tutup aurat. Jadi pusat juga pun dihukum sebagai aurat. Tutup lutut hasillah tutup aurat. Tak tutup lutut tak berhasil tutup aurat, makna dia buka aurat, maka wajib juga tutup lutut. Tu dia maksud dia. Jadi kalau orang lelaki semayang pakai kain pelekat atas pada pusat, lepas bawah pada lutut, sah tak? Sah lalu dah. Sah lalu dah. Tu maksud dia. Boleh tak nak pakai helak pendek? Boleh. Syarat pakai helak pendek, tutup lutut, tutup pusat. Selesai. Bukan pusat dengan lutut lelaki tu di antara lelaki saja, tapi kalau dengan orang perempuan cari aurat juga. Ya, tapi sekejap kita habis lagi. Kita tengok lagi. Ni kita nak bahas dulu dia punya skop awal. Yang dikatakan sebab setengah orang dia kita duk tengkak dengan orang. Setengah orang dia duk ambil mazhab orang buat masuk mai. Faham tak? Dia kata pakai helak pendek bukan haram. Tu bukan mazhab kita. Dia duk kata pasal apa? Aurat antara pusat dengan lutut. Tu bukan mazhab kita. Tu mazhab orang lain. Hak ni duk jadi kita. Jadi skop utama kita lah ni kita nak ambil. Memang aurat antara pusat dan lutut. Tetapi dengan sebab tutup pusat menghasilkan kepada tutup aurat, dan tutup lutut menghasilkan kepada tutup aurat bahagian bawah, maka jadi wajib tutup kedua-duanya, pusat dan lutut wajib tutup. Ni mazhab kita. Bila tutup wajib tutup pusat dan lutut, makna dia kita hukumkan daripada pusat sampai ke lutut aurat. Tu jadi kok tu. Habis satu bab tu, maka kita masuk yang dikatakan hak tempat yang sampai lutut ni.
Jika dia kata, jika di dalam sembahyang laki-laki, seorang laki-laki sembahyang, dia pakai macam ni, sah. Mana dia pakai kain melekat, baju tak pakai, no. Ataupun dia pakai seluar. Dia pakai seluar, tutup pusat dan tutup lutut, baju tak pakai. Sah tak sembahyang dia? Sah. Satgi pergi tengok tok laki duduk sembahyang tu, pergi katok dia pula. Nah, Pak ni pakai seluar pendek pada sembahyang. Dia main kat mana pula dah. Dak, syarat utama dia tutup pusat dan tutup lutut. Nah, baik. Di atas tadi tutup pusat dan tutup lutut. Atas tadi dia kata apa? Nah, tengok. Menegah kelihatan warna kulit, maka ditutup akan dia pada pihak atasnya dan kelilingnya. Hak ni utama. Faham tak? Dia utamakan belah atas. Belah atas. Jadi kalau belah atas terbuka, batal. Sama ada terbuka depan ataupun belakang. Keliling. Pusat ni, aurat orang lelaki, pusat ni keliling sampai ke belakang pinggang tu pun aurat. Tiba-tiba dia pakai kain pelekat gulung. Gulung dia atas pada pusat. Belakang turun. Belakang turun. Kan? Maka belakang yang betul dengan pusat tu nampak. Baju tak pakai, tak sah sembahyang dia. Ni nak abang ni hak bahagian atas. Bahagian atas pun kena tutup keliling. Kena tutup keliling. Okey, ni satu. Dan kata musannif, nah, jika dia dalam sembahyang. Dan lagi, bukan takat dalam sembahyang saja boleh pakai macam tu. Dan pada berhadapannya laki-laki tadi ni, sama laki-laki. Jadi aurat laki-laki dengan laki-laki, antara pusat dengan lutut tutup. Tu je. Tidak. Habis. Antara laki-laki. Makna dia orang laki-laki kalau semua pakai mai surau, mai semayang pakai lagu tu, agak-agak pakai kain melekat saja, baju tak pakai, boleh ke tak? Boleh ke tak? Mayanglah rumah bolehlah pakai kain pelekat saja mai. Takkan mai surau pakai kain pelekat saja kot. Kan? Tu dia soalan perangkap, nak tengok kita nampak kat mana. Boleh tak mai, saya tanya? Boleh tak mai surau mayang? Kalau dalam rumah tak payah tanyalah, memanglah semayang dalam rumah lama dah majoriti pakai macam tu. Kain melekat saja ya kan? Lah rumah tak. Tapi saya tanya tadi, mai di surau, orang lelaki-lelaki semua mai surau pakai kain melekat saja, mai semayang, boleh tak? Nah, baik, kita tengok. Ni kita tengok ni sambung dia. Nah, tang mana? Atau dengan perempuan yang mahramnya. Jadi orang lelaki-lelaki yang dia boleh pakai kain pelekat ataupun seluar pendek yang tutup pusat dan lutut ni, hanya dia sama-sama laki-laki dan dengan mahramnya. Bukan muhrim lah, dengan mahram. Muhrim lain. Muhrim orang yang pakai ihram. Mahram. Orang mahram ni siapa dia? Orang yang haram nikah. Duduk dalam rumah orang lelaki-lelaki pakai boleh ke tu? Pakai seluar pendek bagi tutup pusat dengan lutut saja boleh, baju tak pakai. Nah, syarat dia mahram dia. Duduk dalam rumah. Tapi tengok musannif abang. Dan jika berhadapannya laki-laki dengan perempuan yang ajnabiyah, orang luar yang boleh nikah, ajnabiyah. Nah, maka iaitu sekalian badannya. Tu kata orang lelaki, dia kena jaga aurat dia. Dia jangan duk salah kat orang perempuan saja. Mentang-mentang dia baca yang ni, dia baca tak kira habis, dia basuh kereta pakai seluar pendek, duk basuh kereta kat luar pakai seluar pendek. Nah, jiran sebelah pula duk jemuk kain ya. Nah, habis mandi pakai kain kat dada tu pergi duk jemuk kain. Hak yang kawan tu duk basuh kereta pakai seluar pendek. Boleh tak? Tak boleh, haram. Tu maksud dia. Tak. Dia kena tutup seluruh aurat. Orang lelaki pun kena pakai baju. Pasal apa? Contoh. Orang kita ni, orang kita dulu minat gambar Hindustan tu ya. Minat gambar Hindustan. Kan? Hero Hindustan dulu semua pakai baju buka kancing ni, tunjuk dada. Orang suka tengok apa? Orang perempuan sebahagiannya syok tengok bulu dada dia. Haram. Haram selalu dah orang lelaki tu.
Aku syok tengok bulu roma dia lah. Menimbulkan berahi pada perempuan ajnabi, hukum dia haram. Tu nak kena faham yang ni. Bukan tak boleh, boleh. Basuh kereta pakai seluar pendek, boleh. Tak ada masalah. Syarat dia, tak ada orang perempuan yang lain yang boleh tengok kita. Tu yang tadi saya tanya tu, boleh tak pakai kain pelekat saja dari rumah mai sini? Kalau jawab boleh, salah. Salah. Pasal apa? Dia dah keluar secara umum di hadapan perempuan yang ajnabi. Wajib dia tutup seluruh badan dia. Seluruh badan tadi ni pakai tangan pendek pun tak apa. Syarat dia ada orang perempuan, tak ada orang perempuan yang berahi tengok dengan bentuk tubuh badan dia. Ni nampak pakai baju tangan pendek tu dia cekok muscle badan sadu. Nah, orang perempuan tengok, syok tengok geram tengok badan dia sadu. Abang sadu jemuk kain. Nah, salah, tak boleh. Tu tak boleh. Dia bila ada timbul rasa berahi di orang lain, rasa suka di orang perempuan ajnabi, hukum dia haram orang lelaki berpakaian macam tu. Jadi orang lelaki tetap kena berpakaian sekurang-kurangnya menutup aurat. Sebab tu bila kita tengok menutup aurat cara orang dulu-dulu, bagus sungguh. Dia tak lepas baju teluk belanga dia. Dia tak lepas baju teluk belanga dia. Nak pergi sembahyang di masjid, kalau tak ada kain, tak ada teluk belanga, tak ada tayak, orang dulu-dulu dia jadi malu. Betul tak? Orang lah. Dengan baju fit, baju fit, belakang tulis macam-macam. Belakang tulis macam-macam. Kita sembahyang tak senang, tak baca duk nampak. Nak baca rasa lawa kata. Habis. Satu Malaysia punya dia tulis macam-macam. Ni pun masalah. Sebab tu kata aurat ni sebenarnya orang laki-laki kadang-kadang dia salah. Dia duk nampak orang perempuan yang bersalah buka aurat. Dia tak berasa diri dia juga buka aurat. Sebab zina itu berlaku dengan sebab berkeinginan kedua-dua pihak. Tu maksud dia. Sebab tu Allah Ta'ala pesan, wala taqrabu zina, jangan hampiri zina. Macam mana hampir zina? Kedua-dua pihak menghasilkan satu keadaan yang kedua-dua pihak jadi teringin. Jadi kita jagalah. Keluar pada rumah kita ni, kita tahulah badan sadu, tangan besar, lengan besar, pinggang kecil, orang tahu. Tapi tak payah tunjuk. Tak payah tunjuk dekat orang perempuan yang lain, ajnabi. Hukum dia haram. Ni bab aurat. Jadi dalam semayang tak apa. Kita pula kias kot tu. Alah semayang boleh pakai kain pelekat, takkan nak keluar pakai kain pelekat saja, tak boleh. Tak boleh kias dia sebab hukum fiqh ni dia kena faham. Mana boleh duk kias tak kena dengan tempat. Semayang pasal apa boleh? Semayang nak menghadap Tuhan tu. Dia kot tu. Jadi balik ni, benda ni pun jadi terbalik juga kat kita ni. Baik. Dan tengok dia ada lagi. Dan jika ada ia lelaki. Jika ada ia lelaki di dalam khulwah. Khulwah ataupun khalwat, kita sebut khalwat. Hang kena apa? Kena tangkap khalwat. Pasal apa kena tangkap khalwat? Pasal duk berdua-duaan. Sebenarnya khalwat ni bersunyi-sunyian. Bersunyi-sunyian, iaitu berdua-duaan kita dengan Allah. Tak ada hak lain dah, bersunyi-sunyian. Kita seorang je sebenarnya. Tu khalwat. Ataupun orang tak faham khalwat ni, orang sebut apa? Hak orang yang mudah kita sebut, bila sebut dia faham. Apa dia? Suluk. Duk dalam bersuluk. Duk sunyi. Tak ada gangguan siapa-siapa. Seorang kita dengan Allah. Seorang kita, tak ada apa. Maka aurat bagi orang yang macam dalam keadaan khalwat ni. Macam mana? Maka dua kemaluannya, dia duk pakai seluar dalam, duk seorang-seorang pun tak apa. Duk seorang-seorang. Duk dalam gua. Siapa pun tak ada. Dia seorang dia duduk dalam gua pakai seluar dalam, berkhalwat. Sah tak? Sah. Haram tak? Tak haram. Pasal apa? Semut dia tengok. Semut dia tengok. Orang lain tak tengok. Tak ada siapa tengok. Bini tak tengok, siapa pun tak tengok. Dia duduk khalwat dalam bilik dia, seorang-seorang dia. Sah. Tapi nak sembahyang, kena tutup pusat dengan lutut. Ni maksud khulwah. Duduk dalam keadaan zikir. Dalam keadaan zikir.
mengingati fikir perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah, tu khulwat. Maka hasil bagi laki-laki itu 3 martabat aurat. Nampak 3 martabat aurat bagi orang laki-laki. Orang laki-laki yang mana? Yang merdeka ni. Pertama, aurat dia dengan sama-sama laki-laki dan mahram. Kedua, aurat dia dengan perempuan ajnabi. Dan ketiga, aurat dia bila sendirian berseorangan dalam keadaan khulwat dengan Allah Ta'ala. 3 martabat khulwat, 3 keadaan tutup aurat, 3 keadaan. Jadi kita duduk di rumah ni tak ada salah lah kalau suami kita selalu kita duduk tengok. Kadang-kadang kita tegak juga, betul tak? Pak hang daripada muda sampai ketua aku tengok duduk kain melekat tu. Baju dok, dok kain melekat tu. Tak tegak apa dah dia buat tak haram. Asalkan kain melekat jangan gulung selalu jangan gulung selalu. Dia nak sekali mangkit sekali gulung, sekali mangkit sekali gulung. Tu kain melekat tu tak boleh. Tak ada dia. Jangan duk gulung selalu. Sekali mangkit sekali gulung, nak mangkit pi dapur gulung. Mai duduk depan TV gulung. Mangkit dari TV nak masuk bilik gulung. Sedap-sedap tak ada dah gulung habis. Penuh dah. Tu pelik. Jadi orang perempuan ni, orang laki-laki ni sebenarnya dia ada 3 martabat. Jadi jangan ingat orang laki-laki tak kena tutup aurat ke semua. Orang laki-laki pun dia kena tutup aurat ke semua. Tapi badan dia lah. Memada dah kalau dia pakai baju tangan pendek pun. Memada dah. Tetapi kalau sekiranya manalah tahu orang duk berahi dekat Shashi Kapoor, Rishi Kapoor mati dah. Duk tengok bulu tangan, bulu lengan elok geram, tangan putih macam mengali, geram tengok tangan dia. Hukum dia haram, tak boleh. Walaupun dia orang lelaki. Kita tak tahu nafsu manusia. Mana orang tahu nafsu orang? Kalau tahu undang-undang Islam tak gaduh dah. Tahu dah. Kita tak tahu. Jadi Islam halang siap-siap dah. Halang siap-siap. Jangan bagi hak ni untuk cegah nafsu macam ni, hak ni untuk cegah macam ni. Siap-siap dah hatok. Baik. Lagi kata musannif rahimahullahu ta'ala, keduanya, kategori kedua aurat perempuan yang hamba. Aurat perempuan yang hamba orang lah. Perempuan yang hamba orang, iaitu perempuan yang hamba orang tadi ni. Aurat perempuan yang hamba orang tadi ni, jika ada ia perempuan yang hamba orang tu dalam sembahyang, ataupun di dalam khulwah, ataupun pada berhadapannya perempuan yang hamba orang tadi ni dengan mahramnya hamba tadi ni, atau dengan sama-sama perempuan, maka iaitu aurat perempuan yang hamba orang yang dalam sembahyang atau dalam khulwah atau pada berhadapannya dengan mahramnya atau dengan sama-sama perempuan, ialah aurat dia barang yang antara pusatnya dan lututnya. Nampak? Hamba tu, martabat hamba perempuan, dia sembahyang boleh pakai kain, tak pakai baju. Tu martabat aurat dia ialah antara pusat dan lututnya. Dia duduk dengan mahram dia pun dia boleh duduk pakai kain, tak pakai baju. Dia duduk dengan sama-sama perempuan pun dia boleh duduk pakai kain, tak pakai baju. Hamba, martabat hamba. Tapi tak ada hamba lah ni. Hamba ni orang yang bekerja untuk kita. Orang yang bekerja untuk kita. Dia kerja semata-mata kerja, tak ada gaji, tak ada apa. Jadi jangan duk ambil maid pula buat jadi hamba. Saat ni pergi maid Indonesia. Filipino kau buat jadi hamba. Kami mengaji, ustaz kata hamba boleh pakai kain kat pusat ya. Duk suruh maid pakai kain kat pusat dah. Tak ada dah hamba lah ni. Hamba tak ada dah, habis dah. Zaman hamba tak ada dah. Tapi sebab dia masuk dalam kategori nak dibicarakan, kita bercara. Tak ada dah hamba. Jangan jadikan orang gaji itu sebagai hamba sebab dia ada gaji.
Kecuali kita pergi beli dia. Beli dia di mana? Di tempat orang yang jual orang. Beli dia untuk membebaskan dia, memerdekakan dia. Kalau kita beli tak mau merdeka, dia jadi hamba kita. Dia kena kerja dengan kita tanpa minta gaji, tanpa minta pakai, tanpa minta apa. Tu hamba. Tapi mana ada dah. Zaman lah tak ada dah. Tu aurat dia. Baik lagi, dan jika berhadapan ia hamba perempuan orang tadi ni dengan laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahram dia, maka sekalian badannya macam orang lelaki tadi ni yang merdeka, sekalian badannya dia kena tutup. Dan jika berhadapannya perempuan hamba tadi dengan perempuan yang kafarah, perempuan orang-orang kafir, maka iaitu barang yang lain daripada barang yang zahir. Pada waktu bekerjanya boleh nampak barang. Waktu kerja dia buat macam mana? Buat kerja sini tangan apa semua. Dia tak pakai tudung ke apa ke waktu kerja boleh. Kalau dia kerja boleh nampak. Tapi dengan orang kafir, perempuan kafir, dia kena tutup aurat dia. Yang mana hak yang dia kena tutup juga. Ni jarang dah kita nak bicara pasal hamba, sebab hamba tak ada di kita. Tapi kita kena bicara pasal dia masuk dalam hukum. Dan jika berhadapannya, maka hasil baginya, bagi perempuan yang hamba ni, 3 aurat jua. 3 aurat. Pertama, auratnya bersama mahram, bersama ketika khulwah ataupun dalam sembahyang. Aurat yang pertama ialah antara pusat dan lutut. Dan martabat yang kedua ialah berhadapan dengan laki-laki ajnabi. Laki-laki ajnabi, maka sekalian badannya. Dan yang ketiganya, martabat aurat hamba ni ialah barang yang lain daripada barang yang zahir pada waktu bekerja. Jadi waktu bekerja apa yang boleh nampak? Tangan, dia buat tangan. Jadi yang lain tu kena tutup. Tu maksud dia. Kena tutup. Boleh nampak waktu dia buat kerja dia tak pakai tudung, makna dia badan dia kena tutup. Tempat mana yang kena tutup. Habis. Jadi hamba tak apalah, kita faham dah. Kita lah ni tak ada hamba, kena ingat itu. Ketiganya, aurat perempuan yang merdeka. Tadi laki-laki merdeka, laki-laki pula dia ambil termasuk sekali dengan hamba. Tapi perempuan, dia ada perempuan hamba dan ada perempuan merdeka. Baik, perempuan merdeka ni auratnya iaitu aurat perempuan yang merdeka ni, sekalian badannya badan perempuan yang merdeka itu. Melainkan sekalian badan ni, melainkan mukanya. Muka perempuan yang merdeka, 2 tapak tangannya. Baik, muka. Mana muka? Takrif muka. Takrif muka ialah takrif mula kalau panjang dari tempat tumbuh rambut sehingga 2 rahang dagu. Di kanan dia anak telinga sampai ke anak telinga, tu muka. Jadi boleh nampak muka. Dan 2 tapak tangan. Kalau kira 2 tapak tangan, kita kena pakai, orang perempuan kena pakai baju tutup jadi tutup belakang. Tidak? Pasal 2 tapak tangan. Tak, maksud 2 tapak tangan ni ialah bermula daripada pergelangan tangan. Tapak tangan ni termasuklah belakang tangannya. Jadi sebab tu kita boleh pakai baju yang tutup aurat macam ni. Orang perempuan pakai baju yang macam ni, pakai baju kurung macam ni, boleh semayang dah. Syarat dia, bila dia angkat jangan macam tu. Kalau angkat macam ni, semayang dia tak sah. Jadi kalau kita pakai baju yang besar macam ni, pakai inner di dalam. Inner tadi tutup sampai buku ruah ni. Tutup yang ni. Makna dia tutuplah badan. Orang perempuan. Jadi kalau kata orang perempuan yang merdeka ni, yang boleh nampak 2 mukanya dan 2 tapak tangannya. Bila? Jika ada ia perempuan di dalam sembahyang. Dalam sembahyang boleh nampak 2 muka dan 2 muka, tapak tangan dan 2 tapak tangan dan mukanya. Hak ni boleh buka. Dan jika berhadapannya perempuan yang merdeka dengan laki-laki yang ajnabi, laki-laki yang asing yang boleh menikah, maka iaitu sekalian badan
dah termasuk kepala. Kena kata lagu. Sekalian badan termasuk rambut dia. Lagi dia kira badan ni, rambut tak. Nah, tu aurat perempuan. Nah, jadi orang perempuan yang bila tutup sekalian badan ni termasuk rambut. Kena ingat, hanya yang boleh buka muka sahaja. Jadi dengan ajnabi dia kena tutup semua. Jadi mazhab kita ni, mazhab Syafi'i, nah perempuan boleh buka nampak muka. Mazhab Hanafi, perempuan tak boleh buka, kena tutup. Mazhab Maliki pakai tutup terus pun ada. Nah, jadi beza. Nah, kita boleh beramal mana-mana mazhab yang perkara-perkara yang bukan dia berkait dengan apa ni haram yang qat'i. Nah, jadi sebahagian pendapat mazhab kita kata muka boleh buka. Nah, harus buka. Nah, mazhab lain kata wajib tutup. Nah, jadi mazhab kita kata boleh, sebab tu kita semua buka muka. Baik, lagi kata musannif, tu martabat yang kedua. Dan jika berhadapannya perempuan dengan sama-sama perempuan, atau di dalam khulwah, atau pada hadapan laki-laki yang mahramnya perempuan, maka iaitu barang yang antara pusatnya dan lututnya perempuan. Jadi mak-mak semua ni yang duduk dalam rumah, yang tidak ada siapa-siapa kecuali mak, pak dan anak-anak. Okey, kan? Semua yang ada dalam rumah tu mahram. Orang lelaki dengan orang perempuan ni semua mahram yang ada dalam rumah tu. Maka orang perempuan yang duduk dalam rumah tu bolehlah pakai kain saja, tak pakai baju. Agak-agak boleh tak? Boleh. Haram tak? Tak haram. Tapi kan Allah Ta'ala ciptakan antara umat yang paling malu umat orang Melayu. Hebat orang Melayu. Dari dulu-dulu memang Allah Ta'ala cipta orang Melayu ni antara yang paling malu. Malu tu sebahagian daripada iman. Nah, jadi orang Melayu ni jaranglah ada yang berpakaian macam ni, yang maksud dia duduk dengan mahram tadi ni. Tak ada. Berkemban pun tak. Ni bukan masalah berkemban. Boleh pakai kain kat pusat, tutup pusat lah. Tak payah pakai baju. Haram tak? Tak haram. Sebab tu tak martabat aurat orang perempuan yang bersama mahramnya duduk dalam rumah dia. Syarat dia dalam rumah. Sebab tu rumah ni, rumah sunat tu rumah taman ni dia ada sunat lah. Apa dia? Pagar dijauh pada pintu. Sunat tu. Rumah macam ni sunat. Pagar dia jauh pada pintu, yang ada pintu pagar. Yang mana orang bila bagi salam tak boleh masuk terus. Kalau tak ada pagar, orang kita pesembar. Assalamualaikum. Tak buka. Dia pergi suar muka kat tingkap. Assalamualaikum. Tak buka. Dia pergi kat dapur pula. Betul tak? Tu kata sunat tu. Orang duduk taman ni tang tu sunat dah. Orang main bagi salam kat pintu pagar. Dan orang bagi salam kat pintu pagar dia kena reti. 3 kali bagi salam orang tak jawab, belah, jangan duk tunggu dah. Salam nombor 4 dia haram. Mungkin orang sibuk, mungkin orang duk buat sesuatu, mungkin orang tidur, mungkin orang rehat. Kita jangan sampai mengganggu orang. Jadi untung. Jadi selamat tak mana? Hak ni lah. Bila kita duduk sama mahram kita dalam rumah, tambahlah musim panas, misal kata contoh, musim panas, duduklah rumah tak ada aircon, kipas angin pun tak larat nak pusing dah. Terlampau punya duk pusing. Panas. Buka baju, pakai kain saja. Boleh tak? Boleh. Tak haram. Tapi takkan lagu tu kita nak buat dengan anak-anak kita. Persoalan dia tu kata orang Melayu. Dia berasa malu. Sebab apa malu? Sebab nak mengajar anak supaya jangan jadi macam tu. Kita tengok orang putih. Dia pun hilang rasa malu. Anak, pak, mak telanjang serupa dalam rumah. Mana dia? Kalau kita membiasakan macam tu, jadi macam tu. Jadi Islam ajak kita cantik, dan orang Melayu pula hebat dia pasal Allah Ta'ala memang tanam di orang Melayu ni ada malu yang utama. Hebat kita tu. Kita ni mujuk lapik dengan malu ni. Orang Melayu ni. Orang Melayu ni nasib baik mujuk lapik dengan malu. Kalau tak lapik dengan malu, pasal orang Melayu lebih teruk daripada orang putih. Dia orang Melayu dia passion tu. Tak buat tak apa. Kalau buat dia passion alang-alang menyelup kasam. Biar sampai ke cengah ketiak.
Alang-alang nak masam kasam, biar masam rasa masam ketiak. Nah, dia pulun sungguh-sungguh orang Melayu. Nah, tapi kalau dia jaga elok. Sebab tu kata cantik dah Allah Ta'ala letak ni, kita orang Melayu ni cantik. Baik. Nah, tu pada mana? Pada waktu duduk dalam rumah. Nah, dalam rumah orang perempuan ni, dia adalah aurat dia sama mahram dia, dan aurat dia pada ketika dia khulwah, nah, adalah barang di antara pusatnya dan lututnya perempuan. Dan martabat yang keempat, dan jika berhadapannya perempuan dengan perempuan yang kafarah, maka iaitu barang yang lain daripada barang yang zohir pada waktu bekerja. Waktu dia buat kerja, hak mana boleh nampak, hak tu saja. Nah, yang lain kena tutup. Yang lain kena tutup. Nah, jadi ini orang perempuan ni, maka hasil baginya, bagi perempuan itu 4 aurat. Nah, 4 martabat aurat. Perempuan yang merdeka. Jadi kita kena ingat, kita orang Islam. Hak ni pun kita kena pesan. Walaupun tanpa zaman lo, zaman duduk di asrama kan, asrama. No, universiti duduk di kolej-kolej, di asrama anak-anak kita. Ada yang duduk dengan sama-sama Islam, ada yang duduk bukan Islam. Nah, jadi bila duduk dengan bukan Islam, sepatutnya anak-anak kita orang Islam jaga martabat Islam. Jaga adab orang Islam. Nah, ni orang bukan Islam pakai baju dalam saja duduk dalam rumah, kita pun baju dalam saja duduk dalam rumah, baju dalam seluar dalam. Nah, pasal apa? Dah jadi kebiasaan, kawan-kawan tak boleh. Kita kena jaga adab Islam. Tu pun satu syiar. Nah, tapi orang kita ni dia suka terikut, mudah terikut. Nah, dia sepatutnya tunjukkan yang dia duduk semayang tu boleh tarik orang. Tapi tak. Dia yang duduk semayang, pergi duduk terikut orang. Terikut orang, cara hidup orang. Ni ruginya kita. Nah, jadi kita kena didik anak-anak kita ni ke arah tu. Jangan bagi dia terikut dengan orang kafir. Jadi sebab tu, di sudut aurat dengan orang kafir sama-sama perempuan ni, orang kafir sama-sama perempuan, aurat dia, nah, dia boleh buka pada mana tempat yang bila nampak tempat kerja. Dia duduk buat kerja mana? Buat kerja berat, nampak apa? Nampak lengan. Nah, boleh. Nah, dia buat kerja buka ikat rambut cuma pakai scarf saja, boleh. Nah, tapi pakaian biarlah tutup aurat. Nah, jadi orang-orang kafir pun, walaupun dia kafir, tapi bila dia tengok adab kita yang baik itu, dia akan hormat kita secara tak langsung. Dia nak buat pelik-pelik pun dia rasa hormat. Kita tak kacau dia, dan kita tak mengganggu dia, dan kita tak ajak pun dia nak ikut kita. Tapi kalau dia suka ikut kita, alhamdulillah. Tu kita kena ajak adab tu. Hak tu penting. Nah, hak tu penting. Jadi ada 4 martabat bagi orang perempuan. Nah, iaitu martabat yang pertama, aurat bagi orang perempuan ni, martabat yang pertama ialah sekalian badannya, melainkan muka dan 2 tapak tangannya waktu dalam sembahyang. Jadi aurat yang pertama, aurat waktu sembahyang. Aurat yang kedua bagi orang perempuan yang merdeka ialah bila dia berhadapan dengan laki-laki yang ajnabi, maka auratnya ialah sekalian tubuh badan dia, tutup semua. Dan martabat yang ketiga bila dia berhadapan sama-sama perempuan, ataupun ketika dia dalam khulwah, ataupun juga pada dia berhadapan dengan laki-laki yang mahram dia. Nah, maka aurat dia ialah antara pusat dan lutut. Dan martabat yang keempat bila bersama-sama dengan orang kafir, perempuan kafir, bukan orang lelaki, perempuan kafir. Jadi dia boleh nampak qadar hak tempat mana yang dia buat kerja, nampak. Hak lain kena tutup juga. Kena tutup aurat juga macam biasa. Baik, habis. Lagi kata musannif rahimahullahu taala, syah dan bermula mengetahui kaifiat sembahyang. Yang ni penting. InsyaAllah kita akan sambung lagi bulan depan pula lah, minggu depan baca tauhid. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Astaghfirullah. A'udzubillah. Ya.
Semayang lah. Okey, semayang ni, kalau kata dalam kitab Sulam Musibian, Tuan Guru Jayah Cik, dia kata apa? Bagi salam ni serentak, Assalamualaikum warahmatullah, serentak, sambil berpusing, ya, sambil menggerak. Nah, dia kata ada orang salah, dia kata salah. Orang salah yang kata apa? Bagi salam dulu, Assalamualaikum warahmatullah, dia kata salah. Nah, jadi ini adalah khilaf. Baik. Sebenarnya kena faham, Assalamualaikum, habislah waktu dia mayang. Habislah waktu dia mayang. Jadi hak nak ambil sunat pada ketika bagi salam, kita buat yang wajib serta yang sunat. Assalamualaikum. Dapat wajib serta sunat. Faham tak? Sambil-sambil Assalamualaikum, wajib Assalamualaikum, sunat palingkan muka. Dapatlah wajib serta sunat. Ya? Boleh, tapi bukan badan. Muka boleh, nak pusing kalau sampai macam ni pun boleh. Nah, sunat dipandang ke jauh. Mula tengok ke bau. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tengok yang jauh. Sunat. Pasal nanti dia ada bagi tahu, nanti dalam ni dia bagi tahu. Ya, tu yang kata khilaf tu. Ada yang kata berpendapat kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi di sini, kan? Tapi kalau kata Tok Guru Haji Cik, kita bagi sekaligus serentak, dapat pahala pada ketika buat tu sekaligus di dalam sembahyang. Bagi salam ni dalam sembahyang, dia masuk duduk dalam sembahyang, pusing ke kanan tu, dapat pahala duduk dalam sembahyang. Mana? Assalamualaikum, pusing kepala ke kanan dan ke kiri tu sunat, dapat pahala sunat tu. Nah, jadi Tok Yacik kata sebenarnya pusing serentak dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, serentak. Nah, tapi ada ramai yang kata bagi salam dulu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tu kaifiat. Jadi benda ni boleh buat tak? Nak buat lagu mana? Boleh lagu mana pun, syarat dia jangan sampai batal. Sebab memalingkan kepala tu sunat. Satgi duk jaga pulun hak sunat, batal sembahyang. Jadi sebab tu setengah-setengah ustaz kata tunggu Assalamualaikum. Pasal apa? Nak jaga. Takut mana? Kan kita baca tahiyat tunduk dah. Tunduk baca tahiyat. Tunduk. Satgi dia nak bagi salam, Assalamualaikum. Berapa banyak pun angguk dah. Hak tu tak termasuk, kan? Satu angkat, turun, pusing. 3. Yang sebab tu ustaz kata bagi salam depan tu. Hak ni nak jaga, takut kita batal. Sebenarnya duk angguk-angguk buat apa? Nah, kan kita ni sunat pada ketika tahiyat. Nah, asyhadu alla, sunat dalam sembahyang apa dia? Melihat tempat sujud. Nah, sunat melihat tempat sujud. Sunat dalam sembahyang. Baik, sunat pada ketika kita baca tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah, tengok jari telunjuk. Makna dia kita dah tunduk tengok jari telunjuk. Betul tak? Sampai habis duk tengok dia. Tak payah tengok tak lain, tengok dia sampai habis. Bila kita dah tengok dia sampai habis, kita nak bagi salam, tak payah duk angkat tunduk apa lagi. Tunduk dah tadi ni. Nah, tunduk dah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Ni kita dah ada jadi tabiat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, takut dalam bagi salam tu tak habis kum lagi dah 3 kali bergerak. Nah, habis batal, rugi. Tu jaga. Jadi sebenarnya kena faham, yang sunat kita jaga cara sunat. Nah, memang ada orang hak ni memanglah benda yang jadi khilaf, tapi kita boleh tengok dalam kitab Sulam Musibian. Tuan Guru Jayah Cik Kok Diang boleh. Nah, wallahu a'lam. Ya. Rambut aurat tak? Ya, aurat.
Ya. Barang yang tak batal disentuh oleh suami ke atas isteri dia, rambut, gigi, kuku. Tak batal. Pegang rambut boleh. Nah. Dak aurat pada pandangan. Dia kena jaga. Dia sentuh bukan masalah aurat. Sentuh bukan masalah aurat. Nah, sentuh masalah batal wuduk dengan tak batal wuduk. Aurat ni makna dia nak jaga pada pandangan. Jadi orang perempuan daripada rambut sampai ke bawah aurat. Tapi nak sentuh dia, tak yang nak nak habaq kata tak batal wuduk kalau suami sentuh ialah pegang rambut isteri. Pegang rambut tak batal. Nah, kuku tak batal. Gigi. Tunjuk belah dara, belah tak boleh tunjuk. Gigi. Nah, gigi tak batal. Nah, dia bersentuh. Nah, kalau kita bersentuh, tersentuh suami kita, kuku tersentuh kulit dia, tak batal. Nah, kuku, gigi, rambut tak batal. Tak batal wuduk. Wallahu a'lam. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal muslimin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min 'ibadikas salihin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik wa 'ala ma'rifatik wa 'ala maghfiratik. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.